Menteri UMNO disaran tarik diri dari kerajaan. Azalina lebih jantan dari Azhar? Kerana terdesak, syarat dibuat untuk Parlimen bersidang. Kali ini, Rosmah pula menjadi sasaran. Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor Isham Jalil menyarankan supaya Menteri dan Timbalan Menteri dari UMNO segera menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Menurutnya langkah itu wajar supaya dasar-dasar dan keputusan kerajaan sedia ada dapat ditukar kepada yang lebih baik, terutama ketika prestasi Malaysia menangani krisis wabak penyakit berbahaya semakin merosot sehingga lebih membahayakan nyawa rakyat. Sebab itu kerajaan hari ini perlu ditukar supaya dasar-dasar dan keputusan kerajaan juga boleh ditukar. Salah satu cara untuk melaksanakan perkara ini ialah dengan ahli-ahli parlimen terutama menteri-menteri UMNO menarik diri daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Dengan ini, kerajaan dan kabinet baru boleh dibentuk mengikut undang-undang sama ada melalui pilihan raya atau melalui kerajaan sementara sehingga wabak penyakit berbahaya reda. Katanya dalam satu kenyataan, ketika ini ada 10 ahli parlimen UMNO yang menyertai Kabinet Muhyiddin termasuk seorang naib presidennya Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai Menteri Kanan. Turut dilantik dalam kabinet itu ialah Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad. Selain Khairi Jamaluddin, Anwar Musa, Hishamuddin Hussein, Dr. Adham Baba, Halimah Sadiq, Rizal American Nain American, Syamsul Anwar Nasarah dan Dr. Abdul Latif Ahmad. Selain itu, antara ahli parlimen UMNO yang diberikan jawatan Timbalan Menteri pula ialah Zahidi Zainul Abidin, Padang Besar dan Mastura Muhammad Yazid, Kuala Kangsar. Menurut Isham, selagi pemimpin UMNO berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, mereka tidak dapat menentukan dasar dan menjadi seperti pak turut kepada dasar yang ditentukan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pada masa sama, dia turut memberi contoh insiden seorang wanita yang membawa ibunya ke pusat pencegahan yang sedang tertekan dengan sistem pemberian pencegahan sehingga meninggikan suaranya terhadap seorang menteri. Menteri tersebut cuba menenangkan wanita itu, namun suara menteri tenggelam dan tidak kedengaran, mungkin kerana tergamam. Saya simpati kepada kedua-duanya. Walaupun ia adalah satu insiden yang melibatkan seorang wanita, namun insiden ini tidak boleh diambil enteng, katanya. Isham menjelaskan apabila Kerajaan Perikatan Nasional melaksanakan dasar atau keputusan yang salah hingga memudaratkan rakyat, UMNO dan menterinya yang perlu menghadapi kemarahan orang ramai. Sedangkan katanya Muhyiddin dan menteri-menteri dari Bersatu seperti menyorok di belakang tabir, walaupun merekalah yang sebenarnya memacu dasar dan menentukan arah tuju negara. Veteran berpengaruh DAP Lim Kit Siang menyatakan rasa kagumnya terhadap timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman Said kerana menggesa Parlimen kembali bersidang. Lim malah berkata anggota Parlimen Penggerang daripada UMNO itu layak menjadi Speaker, jawatan yang kini disandang oleh bekas pengamal undang-undang Azhar Azizan Harun. Lim juga berkata Azhar telah gagal mempertahankan hak, kuasa dan kedudukan Parlimen yang termaktub dalam perlembagaan. Dakwanya Azhar gagal menjadi pembela demokrasi berparlimen di negara ini. Yang di-Pertua Dewan Rakyat sepatutnya menunjukkan kepimpinan dalam mempertahankan hak, kuasa dan keistimewaan Parlimen daripada dihakis oleh pihak eksekutif. Memandangkan perlembagaan kita didasarkan kepada doktrin pemisahan kuasa, tidak ada mana-mana cabang kerajaan boleh mengganggu atau menghakis kuasa dan hak-hak cabang kerajaan yang lain, katanya. Azalina mencadangkan Dewan Rakyat kembali bersidang kerana ia satu-satunya cara untuk Malaysia melangkah ke depan bagi menangani wabak penyakit berbahaya. Bagaimanapun, bagi mengelakkan drama yang tidak diingini, dia mencadangkan tiada usul undi tidak percaya dibawa sehinggalah pandemik berjaya dikawal dan imuniti kelompok mencapai tahap 50%. Dia juga mencadangkan pilihan raya tidak dilangsungkan dan pembentukan kerajaan darurat sementara dengan kabinet daripada seluruh parti politik. Dalam kenyataan, Lim juga memetik kenyataan Azalina bahawa Ketua Pengarah Kesihatan Nur Hisham Abdullah tidak mempunyai sebarang bantahan untuk memanggil semula sidang Parlimen. Jadi apakah lagi alasan saintifik Perdana Menteri terus menolak usaha untuk membuka semula sidang Parlimen, katanya. Pemimpin UMNO menyokong cadangan timbalan Speaker Dewan Rakyat Azalina Othman Said supaya kerajaan melabur bagi mengadakan sidang Parlimen secara maya ketika tempoh darurat. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin juga bersetuju dengan cadangan Azalina bahawa usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tidak dibawa dan dibahaskan. Sebaliknya, sidang Parlimen hendaklah memfokus kepada isu mendesak termasuk krisis kesihatan. Yang menariknya, saranan tersebut sehingga ke tahap mencadangkan peletakan syarat bahawa
Usul berkenaan sokongan kepada Perdana Menteri tidak dibawa dan dibahaskan sekiranya perkara tersebut menjadi kerisauan kerajaan. Saya tidak pernah melihat satu keadaan yang lebih terdesak dan kritikal berbanding sekarang. Saya bersetuju dan menyokong pandangan serta saranan yang beliau telah kemukakan, katanya dalam kenyataan. Katanya adalah amat malang parlimen yang sepatutnya menjadi medium perbahasan dan kerjasama bipartisan disekat daripada bersidang. Ini adalah satu keputusan dan perkara yang bukan sahaja mencemarkan amalan demokrasi tetapi meletakkan seluruh negara dalam keadaan berisiko. Masa depan, keselamatan dan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan bukanlah sesuatu yang boleh diperjudikan dan ditutup dengan kenyataan muluk-muluk yang dibuat-buat. Kerajaan mesti berhenti berhadapan dengan sebarang krisis dengan cara yang boleh meminggirkan amalan demokrasi. Katanya selain menyuarakan keyakinan bahawa semua ahli parlimen dapat memberi komitmen baik. Terdahulu Azalina berkata, kerajaan boleh mengenakan perintah kawalan terhadap rakyat tetapi bukan terhadap demokrasi, sekaligus menganggap langkah menafikan hak ahli parlimen untuk melibat urus dengan kerajaan juga bermakna menafikan hak rakyat di negara ini. Beliau berkata, peraturan darurat membenarkan parlimen bersidang semula tetapi mencadangkan usul undi percaya tidak dibuat ketika persidangan. Parlimen dijadual digantung selama 6 bulan 20 hari hingga 1 Ogos susulan perisytiharan darurat pada 12 Januari. Kerajaan sebelum ini memberi jaminan sidang parlimen dipanggil pada masa sesuai sama ada sebelum atau selepas perintah darurat tamat pada 1 Ogos depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan bagaimanapun berkata, perkara itu bergantung kepada nasihat dan pandangan pakar termasuk Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Rosmah Mansor yang berdepan pertuduhan rasuah berkait projek tenaga solar sekolah di Sarawak mendakwa bekas Pegawai Negara Tommy Thomas dan pesara Hakim Mahkamah Persekutuan Gopal Sri Ram bersubahat untuk menganiaya dirinya sama seperti yang dilakukan terhadap suami beliau Najib Razak. Beliau berkata, individu yang dikenali sebagai Hamidah Osman membuat laporan polis di Batu Gajah, Perak pada 20 Mei selepas Thomas memfailkan 2 affidavit untuk mengetepikan permohonannya untuk membatalkan kelayakan Sri Ram sebagai pendakwa dalam kes beliau dan mengisytiharkan perbicaraannya terbatal. Beliau berkata, Hamidah mendakwa bahawa Thomas berbohong dan menipu dalam mengesahkan affidavit itu. Mahkamah juga mesti meneliti fakta ini dalam menilai kenyataan Thomas dalam affidavitnya kerana beliau tiada kredibiliti, kata isteri bekas Perdana Menteri itu dalam affidavit balas beliau yang dilihat oleh portal FMT minggu lepas. Thomas bersama-sama Sri Ram mempunyai niat jelas dalam mencapai agenda kerja mereka untuk menganiaya saya sama seperti yang mereka lakukan terhadap Najib. Sri Ram juga merupakan ketua pasukan pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah 1MDB dan kes mengubah laporan audit 1MDB melibatkan Najib. Pembantu Rosmah Aizul Haimi Muhammad Tarmizi juga membuat laporan polis yang mendakwa Thomas membuat sumpah bohong dengan mengesahkan affidavit berkenaan bagi menyokong pelantikan Sri Ram. Rosmah mendakwa keputusan Thomas untuk melantik Sri Ram sebagai pendakwa raya kanan di bawah Seksyen 376(3) Kanun Acara Jenayah CPC tidak diwartakan dan tiada dokumen dikemukakan kepada mahkamah sehingga kini. Peguam beliau mengambil pendirian bahawa Sri Ram yang kembali kepada amalan guaman selepas bersara sepatutnya dilantik bawah Seksyen 379 Kanun yang sama untuk membuat pendakwaan terhadap Rosmah. Penjelasannya, Thomas mengenai pelantikan itu adalah fantasi kerana fiat atau lesen hanya dikeluarkan oleh Peguam Negara Idrus Harun pada 8 Julai 2020. Katanya, Rosmah berkata, Thomas juga menyebut dalam memoir beliau, My Story, Justice in the Wilderness yang diterbitkan awal tahun ini bahawa pelantikan Sri Ram di bawah Seksyen 376(3) Kanun Acara Jenayah hanyalah untuk memeriksa kertas siasatan dan menjalankan pendakwaan berkaitan kes 1MDB. Selepas itu, Thomas bagaimanapun melantik Sri Ram di bawah Seksyen 376(3) untuk menjalankan pendakwaan jenayah termasuk kes rasuah dan pengubahan wang membabitkan Rosmah. Oleh sebab Sri Ram berada dalam kawalan dan arahan saya dan berada pada kedudukan untuk menjalankan semua kuasa pendakwa raya, saya secara peribadi memberikan kuasa kepadanya untuk menjalankan pendakwaan lain juga, katanya. Pada 30 Ogos 2018, Thomas berkata beliau melantik Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan untuk mengendalikan pendakwaan berkaitan perkara yang kemudiannya dikenali sebagai skandal 1MDB. Katanya, beliau meminta Sri Ram menjalankan pendakwaan lain juga termasuk kes rasuah dan pengubahan wang terhadap Rosmah. Anggapan bahawa saya perlu memberikan surat lain secara bertulis kepada Sri Ram untuk menjalankan pendakwaan dalam kes rasuah Rosmah di bawah Seksyen 379 CPC adalah falasi undang-undang, katanya. Permohonan Rosmah dijadual didengar di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan pada 3 Jun. Permohonan itu difailkan selepas Mahkamah Rayuan membuat keputusan pada April bahawa surat pelantikan Sri Ram tidak ditulis tarikh pada atau
sebelum 15 November 2018 iaitu tarikh Rosmah didakwa di mahkamah dan tidak ditandatangani oleh Thomas. Hakim Suraya Osman yang mengetuai panel 3 hakim berkata surat tersebut bertarikh 8 Julai 2020 iaitu 19 bulan selepas Rosmah didakwa dan ditandatangani oleh Idrus yang merupakan peguam negara sekarang. Rosmah dituduh meminta 187.5 juta ringgit daripada kontraktor Saidi Abang Samsudin berkaitan projek bekalan tenaga solar sekolah di Sarawak selain menerima 6.5 juta ringgit daripadanya. Wang itu didakwa bertujuan membantu syarikat Saidi Jepak Holding Sdn Bhd mendapat projek bernilai 1.2 bilion ringgit tersebut. Pembelaan Rosmah dijadual didengar selama 9 hari antara Jun dan Julai ini.